Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norizan binti Miswadi daripada PDPP PAI 2 JAIZ. Pendapat saya mengenai kebaikan dan sosial media, saya sendiri telah memilih Facebook, Instagram dan YouTube. Sosial media yang pertama adalah Facebook, di mana kita sendiri tahu Facebook ini mempunyai kebaikan yang tersendiri dan juga keburukannya. Antara kebaikannya adalah Facebook merupakan medium untuk tambah ilmu pengetahuan, kemudian platform perniagaan dan juga platform tambah kenalan. Mengapa saya kata Facebook ini merupakan medium tambah ilmu pengetahuan? Kerana saya dapati terdapat banyak pendakwah bebas, influencer dan juga orang-orang yang mempunyai kepakaran, khususnya contoh saya bagi MJ Jerung. Bagi sesiapa yang biasa dengan urusan ilmu mengenai takaful dan pengurusan kewangan, memang tak nafi dan tak lari dah daripada nama MJ Jerung ini, di mana beliau suka dan gemar berkongsi mengenai pengurusan kewangan yang baik dan bagaimana untuk bagaimana untuk mendapatkan takaful yang betul. Kemudian berkaitan dengan akademik juga, kita juga mempunyai guru-guru yang aktif di sosial media untuk berkongsi mengenai pendidikan. Seterusnya yang kedua adalah platform perniagaan. Di mana Facebook ini memang merupakan satu platform yang sesuai untuk berniaga kerana dia mudah dan orang senang berurusan. Contohnya, jika kita dapati pada bulan puasa ramai orang yang suka berniaga menggunakan medium Facebook. Contohnya mereka juga menyediakan perkhidmatan COD, charge of delivery dan menghantar makanan tu ke rumah. Memang saya tak nafi Facebook adalah salah satu platform yang sangat sesuai untuk berniaga kerana dia sangat mudah diakses oleh semua golongan. Baik yang muda, baik yang remaja, golongan 30-an, 40-an sehingga 50-an dan ada juga 60-an yang aktif bermain Facebook. Seterusnya yang ketiga adalah platform tambah kenalan. Platform tambah kenalan ini selalunya apabila kita selesai menghadiri mana-mana program, mereka gemar tanya apa nama Facebook, bolehlah kita add dan kemudian boleh tambah kenalan. Seterusnya Facebook juga boleh digunakan untuk mencari kenalan yang sudah lama tidak jumpa. Apabila nama kenalan yang kita kenal keluar di notification, kita terus add dan kita dapati itu merupakan kawan lama seketika di sekolah dahulu. Berkenaan dengan keburukan pula, yang pertama adalah timbul sikap lalai dan leka. Ya, memang apabila kita menggunakan Facebook, kita akan leka untuk membaca dan terus membaca apa yang ada di dalam Facebook dan menyebabkan kita leka dan lalai, khususnya apabila kita membuka Facebook itu di tempat kerja dan kita ralik membuka sehingga kita mengabaikan kerja yang sepatutnya kita kena siapkan. Yang kedua adalah wujud masalah gejala sosial. Facebook ini merupakan satu platform yang mudah untuk berkomunikasi kerana pengguna harus menggunakan app Messenger sahaja untuk berkenalan dengan orang lain. Masalah gejala sosial ini selalu berlaku di kalangan remaja di mana mereka sendiri tidak dikawal oleh ibu bapa. Maksudnya mereka bebas untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja sehingga ada yang mempercayai seseorang tanpa menyelidik. Dan akhirnya wujudlah kes-kes
remaja lari ikut teman lelaki. Okey, itu antara salah satunya sehingga uh, sehingga menyebabkan mereka sanggup mengabaikan nasihat ibu bapa. Seterusnya adalah mengundang bahaya atas perkongsian privasi. Di mana kita dapati Facebook ini ramai orang suka share. Okey, sekarang kita berada di mana? Sekarang kita di mana? Jadi dilarang bukan dilarang, maksudnya kurangkanlah untuk kita mention di mana kita berada kerana ia boleh mengundang bahaya. Okey, sosial media yang kedua adalah Instagram, di mana Instagram ini mempunyai keburukan dan kebaikannya tersendiri. Okey, antara kebaikannya adalah Instagram ini memerlukan kos yang rendah, malahan percuma lagi. Okey, di mana sesiapa sahaja boleh memuat turun daripada Google Play dan terus daftar, kemudian terus buka akaun dan boleh guna pada bila-bila masa sahaja. Yang kedua, Instagram juga dapat meningkatkan kenalan. Okey, di mana Instagram ini merupakan tapak rangkaian sosial yang boleh kita gunakan untuk mengikuti selebriti. Okey, kita nak kenal dengan selebriti tu, kita boleh buka Instagram dan kita add. Kita bolehlah ikuti dia punya kehidupan, okey, dia punya aktiviti dan sebagainya. Seterusnya kita juga boleh tambah kenalan daripada pakar-pakar ataupun apa-apa orang yang berkaitan dengan apa yang kita minat. Okey, contohnya macam kita minat dengan berkaitan dengan kesihatan, kita follow dengan orang pakar kesihatan dan kita boleh tengok apa input dan informasi yang dia kongsi di dalam Instagram. Yang ketiga adalah Instagram ini merupakan platform yang mudah untuk kita kongsi video dan gambar. Okey, orang ramai suka menggunakan Instagram untuk kongsi gambar dan video kerana media ini mempunyai dia punya latar belakang yang kemas dan sesuai lah untuk kita kongsi gambar dan video. Susunannya sangat kemas dan sesuai dan mudah untuk orang lihat dan tertarik. Okey, Instagram ini juga terdapat keburukan. Yang pertama di mana ia boleh menyebabkan ketagih. Apabila kita leka melihat gambar dan video, kita akan lihat tanpa kita mengetahui bahawa kita telah membuang masa. Okey, kita membuang masa sehingga bila kita terlalu lama membuka Instagram dan boleh merosakkan mata. Yang kedua, Instagram ini juga akan berlakunya isu plagiat ataupun mencuri hasil gambar dan video. Contohnya, apabila terdapat fotografer berkongsi gambar yang cantik-cantik di dalam Instagram dan terdapat orang lain yang ingin menggunakan gambarnya atas kepentingan peribadi sendiri dan mereka boleh sahaja ambil gambar itu dan mengambil keuntungan sendiri. Okey. Jadi yang seterusnya, yang ketiga adalah wujud iklan palsu. Okey. Dekat Instagram ini kebanyakannya kita boleh menggunakan gambar dan video yang sangat menarik. Okey. Contohnya kita tertarik dengan gambar orang menjual beg yang sangat cantik. Okey. Kemudian pengguna pun membayar wang untuk membeli beg tersebut. Sedangkan pengguna tidak tahu bahawa iklan tersebut itu adalah daripada scammer. Bukannya daripada page ataupun daripada orang yang penjual yang berdaftar. Okey. Jadi jangan tertipu dan harus selidik dahulu. Sosial media yang ketiga adalah YouTube. Okey, di mana YouTube ini juga mempunyai kebaikan. Okey, antara kebaikannya adalah boleh jana kewangan. Yang kedua, merupakan platform untuk kongsi dan tambah ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah video ini mudah dikongsi. Okey, yang pertama, YouTube ini merupakan platform jana kewangan kerana apabila kita menghasilkan video yang sangat menarik dan informasi yang sangat menarik sehingga ramai dan banyak tontonan daripada penonton,
kita mampu mendapatkan wang daripada pihak YouTube. Okey, pihak YouTube juga mengenakan syarat-syarat lah untuk mendapatkan wang ini, di mana contohnya saya tak pasti bila terdapat 1,000 view iaitu tontonan, mungkin boleh dapat duit tu dalam akaun peribadi tersebut, dalam akaun YouTube tersebut. Okey. Yang seterusnya, yang kedua adalah YouTube ini memang kita tak nafikan ataupun kita tak macam mana cakap? Okay, YouTube ini merupakan platform yang memang selalu dan sehingga kini orang menggunakan untuk kongsi ilmu dan tambah ilmu pengetahuan. Okay, kongsi ilmu bermaksud apabila seseorang itu mempunyai ilmu yang pelbagai, contohnya Uncle Mat. Uncle Mat ini memang popular di kalangan pemohon SPA untuk memohon pekerjaan, dan Uncle Mat banyak berkongsi tip-tip temuduga, tip-tip untuk melepasi ujian psikometri. Okey. Jadi Uncle Mat menggunakan platform YouTube ini untuk kongsi ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana dengan tambah ilmu pengetahuan? Pelajar suka menggunakan YouTube untuk belajar. Okey, contohnya pelajar akan mencari tajuk-tajuk yang ini dan tarik sahaja di YouTube, kemudian keluarlah pelbagai-bagai contoh informasi. Okey. Dan tugasnya pelajar perlu memastikan bahawa informasi itu adalah benar. Yang seterusnya, yang ketiga adalah YouTube adalah merupakan platform di mana video diupload dan sangat mudah dikongsi. Apabila kita ingin video itu, kita boleh download dan simpan untuk dan boleh lihat pada bila-bila masa sahaja. Manakala YouTube juga boleh kita download, kemudian kita boleh tengok secara offline, tak semestinya online. Okey, kemudian keburukan dia adalah kandungan YouTube sangat tidak bertapis. Okey, jadinya peranan pengguna adalah menggunakan YouTube dengan sebaik-baik mungkin. Okey. Yang kedua adalah wujud isu buli dan fitnah, di mana platform ini kadang-kala turut disalahgunakan. Okey, jika kita perasan, banyak video orang membuat body shaming, contohlah kan, body shaming dekat mana-mana selebriti yang mempunyai badan besar. Dekat situ kita dah lihat bahawa pembuat video YouTube tu, pembuat video yang upload dekat YouTube itu mengupload video mengenai selebriti dengan tujuan untuk menaikkan ramai tontonan, tetapi isi kandungannya itu tidak sesuai kerana ada unsur bully. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah kita perasan YouTube ini banyak gangguan iklan. Okey. Terlalu banyak gangguan iklan sehingga menyebabkan apabila kita ingin menonton satu video di YouTube, akan berlaku gangguan lah. Gangguan dan kita tidak fokus. Contohnya gangguan iklan ini tidak sesuai lah untuk anak-anak kecil, dan kita tahu anak-anak sekarang banyak menonton YouTube. Jadi bila gangguan iklan ini keluar akan mengganggu fokus anak-anak. Okey, contohnya kalau keluar iklan yang tidak senonoh akan mengganggu fikiran dan mental anak-anak kecil.